Perlis nan Indah Permai ini mudah-mudahan mampu untuk kita jadikan sebagai jambatan kita untuk membetulkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk siri forum duha terakhir pada pagi ini, insya-Allah kita akan bersama dua orang penalis yang mana telah pun diperkenalkan oleh pengacara sebentar tadi. Di sebelah kanan saya panel pertama iaitu Profesor Dr. Azwira bin Abdul Aziz, pensyarah kanan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga sebelah kiri saya pada Fadil Ustaz Adinin Yahya, seorang tenaga pengajar dan anak jati negeri Perlis. Baik, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, isu tauhid menjadi teras utama kita sebagai seorang Muslim. Hatta duduk di kampung, duduk di bandar, ataupun duduk Cerok Tok Kun sekalipun, mana-mana kampung sekalipun, bukan nama kampung Cerok Tok Kun ni tak bagus dah, sedap sebut. Kok ada orang sini, kami yang saya orang Cerok Tok Kun Ustaz, seronok saya sebut. Mana-mana tempat sekalipun, tauhid tak boleh ubah, sebab tauhid kita mesti satu kepada Allah. Cuma sejauh mana kepahaman kita tentang tauhid ini? Baik, tempoh masa kita tak lama, hanya lebih kurang 1 jam je. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mukadimah, doktor mungkin boleh kongsikan dengan kami tentang apa itu definisi tauhid yang sepatutnya kita sebagai seorang Muslim bukan hanya tahu sahaja tauhid itu, percaya Allah yang Esa, tapi apa lagi intipati tauhid dalam nisbah kita sebagai seorang Muslim. Falyatafadhal mashkura. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Terima kasih Tuan Moderator, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua pihak yang menjayakan program Perkampungan Sunnah ke-8 pada kali ini. Difahamkan ada 3 orang peserta dari Kelantan datang ke sini berbasikal, kayuh basikal melalui Thailand. Mereka bertolak hari Rabu, sampai di sini hari Jumaat. Sekiranya ini menunjukkan sesuatu, maka ia menunjukkan semangat untuk sama-sama meraih dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar dan saling bermuhasabah dalam majlis yang ilmu yang disediakan di sini. Suatu perkara yang unik dalam program Perkampungan Sunnah pada kali ini, yang saya rasalah, yang saya perhatikan, yang melibatkan saya, ialah pihak urus dia ataupun penganjur memberi kebebasan kepada penceramah ataupun panel untuk tentukan sendiri bahan apa yang dia nak cakap. Kalau pengalaman sebelum ini mereka dah siapkan soalan, maka kita just prepare jawapan berdasarkan soalan. Yang ni tak, dia bagi tajuk saja, terpulang kepada kebijaksanaan dan kreativiti penceramah untuk mengisi bahan bagi tajuk itu. Maka dari satu segi ia menunjukkan sifat keterbukaan dan kepercayaan pihak penganjur kepada para penceramah, memberi kebebasan untuk bincang apa yang dia nak bincangkan. Itu satu aspek yang sangat positif, dan para penceramah boleh berkreativiti sehingga ada yang buat persembahan silap mata dan sebagainya. Sangat menghiburkan.
Tahun depan tak apa persembahan pun kita tak tahu lagi kan. Mungkin masing-masing akan cari idea lah nak buat apa-apa panjat bangunan ni ke macam mana kan. Wallahu a'lam. Tapi ada aspek yang saya rasa agak menyusahkan bagi saya lah. Sebab kadang-kadang berlaku pertindihan bahan point. Sebab antara penceramah ini tak ada komunikasi, tak ada kontak. Jadi masing-masing sediakan bahan berdasarkan tajuk. Jadi bahan yang sama disediakan. Faham tak? Maka saya ikuti program daripada awal. Daripada slot pertama Dr. Zakir Naik. Maka saya dapati ada beberapa penceramah telah menyentuh tentang konsep tauhid ni. Dr. Zakir Naik sendiri ada sentuh tentang konsep tauhid. Maulana Fakhrul Razi, Prof. Dr. Syahurin daripada Umam pun ada sentuh tentang tauhid. Jadi saya cuba bawa angle ataupun sudut yang berbeza daripada apa yang telah disentuh. Saya dapati tak tahulah, mungkin ada yang terlepas, mungkin belum ada yang memberi definisi tentang tauhid. Dalam banyak slot itu saya tak dapat lagi ada yang memberi definisi tentang tauhid. Maka mungkin saya akan fokus ke situlah untuk slot ini. Dan tauhid ini sebagaimana yang disebut oleh tuan moderator adalah perkara asas. Ia adalah intipati kalimah syahadah yang kita ucapkan dalam solat tak kurang daripada 10 kali sehari. Kalau kita solat, banyak solat sunat, tak tahu berapa puluh kali sehari kita ucapkan dalam tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah itu ialah dikenali sebagai kalimah tauhid. Akuan. Kenapa dinamakan syahadah? Syahadah ini sebenarnya perkara yang kita lihat dan tangkap dengan panca indera. Itu maksud syahadah. Persaksian terhadap sesuatu perkara yang kita tangkap dengan panca indera, yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, yang kita rasa. Sedangkan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh tangkap dengan panca indera. Tapi kita mengaku dalam solat asyhadu an la ilaha illallah, seolah-olah kita lihat. Menunjukkan betapa tingginya tahap keyakinan yang kita perlu wujudkan dalam hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila kita mengucap syahadah seolah-olah kita lihat Allah, kita tangkap dengan panca indera. Tahap tu kalimah tauhid. Dan betapa pentingnya kalimah tauhid. Bila nak mati perlu diusahakan supaya mati dalam Islam. Perlu diajar mengucap. Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang nazak nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Dan Nabi SAW sendiri mentalkinkan anak seorang Yahudi, ulamul Yahudi, jiran dia yang nazak. Nabi pergi ziarah, Nabi suruh kata qulu la ilaha illallah. Maka budak Yahudi yang sedang terlentang nazak itu terkebir-kebir melihat kepada wajah ayah dia, seorang Yahudi. Maka ayah dia kata, ati' Abul Qasim, ikutlah apa yang disuruh oleh Muhammad itu, yang kunyahnya Abu Al-Qasim. Maka budak Yahudi mengucap, Nabi pun alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah kerana menyelamatkan manusia ini daripada neraka. Itu last minute, orang panggil
saat terakhir yang perlu ditanam tauhid, kalimah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surah Muhammad. Ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun untuk diampunkan dosa kamu. Perkataan tauhid dalam bahasa Arab berasal daripada root word dia, asal perkataan dia itu wahada yuwahidu. Fi'il wahada yuwahidu. Perkataan ini ia boleh memberi dua makna. Satu dengan maksud penyatuan semua unsur yang banyak menjadi satu, menghimpunkan semua unsur yang banyak menjadi satu, tauhid juga. Satu lagi maksudnya membuang semua unsur yang banyak itu supaya tinggal satu saja, pun maksud tauhid. Itu dari segi bahasa dalam bahasa Arab. Maksud tauhid dengan maksud menghimpun unsur yang banyak menjadi satu, maksud ini ada dalam doktrin ataupun ideologi agama syirik, agama politisme, seperti pemikiran falsafah Neoplatonism, pemikiran Trinity dalam Kristian, pemikiran Trimurti dalam Hindu, dan juga dalam falsafah wahdatul wujud. Ini maksud tauhid yang membawa kepada syirik dan kufur, sebab ia bermaksud menggabungkan banyak unsur Tuhan menjadi satu. Tetapi maksud tauhid yang bermaksud pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya ada dalam Islam melalui para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka, hendaklah mereka menyembahku, tiada Tuhan selainku, dan hendaklah mereka menyembahku. Itulah ajaran semua para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utuskan pada setiap umat seorang rasul yang membawa prinsip ataupun ajaran tauhid ini. Tetapi kita tak dapati definisi tauhid ini disebut dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah secara spesifik. Kalau definisi Al-Quran, definisi iman, Islam, ihsan ada dalam hadis Nabi yang kita kenali sebagai hadis Jibril. Jibril datang tanya, mal iman, mal ihsan, mal Islam, mal ihsan. Nabi jawab, al iman 6 perkara, Islam 5 perkara, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu definisi dah komplit, lengkap. Tapi tauhid, Nabi tak kata tauhid ini maksudnya begini begini begini. Maka para ulama cuba membuat definisi terhadap tauhid. Hari ini saya nak pakai topi Asy'ari, pakai topi mazhab Asy'ari, sebab saya nak petik definisi tokoh ulama Asy'ariyah. Dalam kitab Tuhfatul Murid,
Syarah Jauharatit Tauhid oleh Ibrahim Al-Bajuri, ulama yang meninggal tahun 1277 Masihi. Ini kitab masyhur lah, popular di pondok-pondok. Dan saya berharap para ikhwah, para sahabat yang beraliran mazhab Asy'ari dalam bab akidah ini, supaya mereka berlapang dada dan terbuka dan jujur terhadap ilmu. Jangan takwil, jangan elak daripada menyatakan perkara yang benar. Jadi kalau ada di sana, di luar sana secara online, kawan-kawan saya pun ramai yang beraliran Asy'ari gini. Jadi hari ini cuba kita betul-betul fokus dan berlapang dada. Apa definisi tauhid yang disebut oleh para ulama mazhab Asy'ari? Saya boleh saja petik definisi daripada ulama-ulama yang dikategorikan sebagai aliran salafi, sebab saya belajar di Saudi. Guru-guru saya ulama Saudi. Tapi sengaja saya nak pilih definisi ulama mazhab Asy'ari dalam kitab yang popular dalam aliran Asy'ari. Kata Ibrahim Al-Bajuri, dia mendefinisi dalam di bawah subtopik Ta'rifut Tauhid dalam kitab dia. Tauhid itu maksudnya ifradul ma'bud bil ibadah. Ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqad biwahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatin wa af'ala. Saya lama tak baca definisi ni. Dulu zaman mengaji Ma'had tu, Ma'had Muhammadi dekat sekolah menengah, kita kena hafal ni nak lulus periksa. Ifradul ma'bud bil ibadah, mengesakan Tuhan yang disembah dalam perkara ibadat, melalui ibadat. Ma'atiqadi wahdatihi, di samping mempercayai dan meyakini keesaannya, keesaan Allah, zatan dari segi zat, wa sifatin dari segi sifat, wa af'ala dari segi perbuatan. Cuba dengar baik-baik ni. Tauhid itu maksudnya mengesakan Allah dalam perkara yang khusus baginya. Maka apa perkara yang khusus bagi Allah? Maka ulama berdasarkan tadabbur mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, mereka cuba perincikan perkara-perkara yang khusus bagi Allah itu, aspek-aspek yang khusus bagi Allah. Maka dalam definisi tadi, Ibrahim Al-Bajuri memperincikan aspek-aspek yang khusus bagi Allah, yang mana Allah perlu diesakan. Dalam definisi itu ada 4. Dia pecahkan kepada 4. Pengesaan Allah dari segi ibadah, dalam perkara ibadah, ifradul ma'bud bil ibadah. Sebahagian ulama menamakan pengesaan dari segi ibadah ini, dia bagi istilah tauhid uluhiyah saja. Dia bagi istilah khusus bagi tauhid dari segi ibadah, pengesaan Allah dari segi ibadah yang disebut dalam definisi tadi. Yang kedua, pengesaan dari segi zat, zatan dalam bahasa Arab. Kalau orang belajar bahasa Arab, kalau dia nak i'rab
place of passing dalam Arabic language. Zatan itu dia duduk pada kedudukan tamyiz, dia panggil. Dari segi, kita terjemah dari segi tamyiz. Dari segi zat Allah perlu diesakan. Kemudian dari segi sifat, wa sifatin wa af'ala, dan juga dari segi perbuatan. Maka 4 aspek dalam tafsir Ibrahim Bajuri, tokoh ulama Asy'ariyah, 4 aspek Allah perlu diesakan. Bukan 3, lebih lagi, sampai 4 dia. Kenapa tak timbul isu? Yang duk bising orang bagi tauhid, aspek tauhid kepada 3 ni. Habis bila tubik bahasa kampung hamba tu, hamba naik stihah kata dah. Tu tak diri lagi, kalau diri lagi dia kritik, dia hina, dia perlekehkan ulama yang mengatakan aspek tauhid itu ada 3. Sampai begitu sekali. Bahkan ada mufti satu negeri, dia bahasa Arab pun level sekolah menengah ya. Wallahi, semua orang duk cakap-cakap dia bahasa Arab level sekolah menengah. Baca kitab Arab tak reti. Tapi dia lah pala pengak, pala halia. Dia suruh kementerian ubah silibus sekolah menengah yang menyebut tentang konsep tauhid 3 aspek yang ada dah dalam kurikulum. Saya ada laporan akhbar tu, saya simpan ada ni dalam telefon ni. Kalau nak suruh baca laporan akhbar tu, kalau siapa yang syok takut panjang. Itulah takut jadi panjang. Jadi Jumaat terus ni. Takut guna saman ke apa? Tak apa, ni ada bukti. Kita bercakap berdasarkan hujah. Ya. Nah. Takut orang was-was. Jadi dia usaha berjaya, dia buangkan silibus tu daripada kurikulum. Sekarang dah tak ada. Dulu berpuluh tahun aspek tauhid itu diperkemaskan kepada pelajar, pengesahan Allah daripada 3 aspek. Kan? Sekarang dah tak ada. Siapa yang bertanggungjawab? Dia mengaku dia mazhab Asy'ari, tapi definisi ulama mazhab Asy'ari dia tak baca. Kalau baca pun tak reti, tak faham. Mufti tinggi ke suara? Maaf. Slow balik. Jadi kita perlu bermuhasabah bersama. Itulah tahap keadaan yang ada di negara kita. Mengesahkan Allah dari segi ibadah itu ulama bagi istilah, sebahagian ulama bagi istilah tauhid uluhiyah. Kalau you tak nak bagi istilah tauhid uluhiyah, no problem, terpulang pada you, tapi tetap ia bermaksud tauhid dari segi ibadah. Tak saya sebut uluhiyah kalau dah allergic sangat. Kalau suara kembar sangat perkataan uluhiyah, tak saya sebut. Tapi tauhid dari segi ibadah benda sama je. Mengesahkan Allah dari segi zat dan perbuatan bermaksud tauhid rububiyah. Dari segi zat dan perbuatan Allah itu diistilahkan sebagai tauhid rububiyah. Aku tak boleh dengar tauhid, perkataan tauhid rububiyah. You punya pasal, you tak nak sebut tak apa. Sebut pengesahan dari segi zat dan perbuatan. Mengesahkan Allah dari segi sifat itu diistilahkan tauhid al-asma was sifat. Benda sama. Jadi nak bagi 4 pun boleh, nak bagi 3 pun boleh, dan ada ulama bagi 2 saja. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Yang asma wa sifat dia masuk sekali dalam rububiyah. Cuma ada ulama dia pecahkan asma wa sifat daripada rububiyah sebab ada perbahasan yang panjang di kalangan ahli qiblah sendiri, di kalangan umat Islam sendiri ada perbahasan yang panjang tentang aspek tauhid asma wa sifat. Jadi 3 aspek ini perlu difahami untuk mengelakkan salah tafsiran dalam kalimah tauhid la ilaha illallah. Sebab tadi kita sebut perkataan tauhid itu boleh memberi maksud
menghimpunkan unsur Tuhan menjadi satu, ataupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang unsur yang lain. Dua-duanya bermaksud tauhid. Maka nak pastikan ucapan kita la ilaha illallah itu bermaksud pengesaan terhadap Allah, maka tiga aspek ini perlu diperkemaskan. Dalam bahasa Arab, bagi orang belajar bahasa Arab, la ilaha illallah, la itu dia panggil la nafiyah lil jinsi. La yang beramal, la yang bekerja. Apa kerja dia? Dia menasab isim dia menasab subjek dia, dan dia merafa'kan, membaris hadapankan predikat dia, khabar dia. Itu kerja la. Tapi kaedah dalam bahasa Arab, la nafiyah lil jinsi, dia tak predikat dia mesti nakirah. Itu dalam Arabic grammar, dia mesti common noun. Khabar tu, predikat kepada la tu mesti dalam form common noun, nakirah. Dia tak boleh ma'rifah, dia tak boleh proper noun. Itu kaedah bahasa Arab dah disebut begitu, Ibnu Malik sebut begitu. So perkataan Allah lafzul jalalah selepas illa tidak boleh dianggap sebagai predikat kepada la tadi, sebab Allah proper noun, dia mesti nakirah. Maka predikat bagi la nafiyah lil jinsi mesti ditakdirkan, mesti diandaikan. Maka andaian inilah bahaya, sebab ada pihak ajaran sesat, dia takdirkan begini, la ilaha illallah itu la ilaha maujudun illallah, tiada Tuhan. Dia takdirkan, dia andaikan predikat bagi la itu perkataan maujud. La ilaha maujudun illallah, tiada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Sekali kita dengar macam betul kan? Betul lah tu. Tak betul. La ilaha maujudun illallah, dia akan pergi kepada maksud tauhid, mengumpul segala unsur Tuhan menjadi satu. Maksud dia, semua Tuhan yang wujud ni, yang disembah oleh manusia yang pelbagai, patung-patung, semua agama itu adalah Allah belaka. Sebab itu memang wujud. Patung Buddha wujud tak? Wujud. Di Kelantan ada 3 ekor patung Buddha besar-besar, besar bukit. Wujud tak? Jadi seolah-olah kita kata semua Tuhan yang wujud itu Allah belaka. Kalau kita faham la ilaha maujudun illallah, maka ini ungkapan kufur, syirik. Takdir itu kena tepat. Takdir predikat itu kena tepat. Maka predikat yang betul, la ilaha ma'budun bihaqq, ataupun la ilaha haqqun, mesti ada tambah perkataan haqqun, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Itu baru maksud yang betul, maksud tauhid monoteism, tauhid pengesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak ucap kalimah tauhid, itu maksudnya. Macam mana? Ya, masa sudah mencemburui. Okay. Jadi untuk orang pertama, insya-Allah kita berhenti di situ dulu, ya. Nanti kita sambung selepas ini, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Doktor. Maafkan saya, bukan saya mencemburui, tapi masa yang mencemburui. Kita mengejar masa, namun masa tetap berjalan. Yang penting pengenalan mukadimah ini memberikan satu gambaran yang cukup luas. Kita faham, cuma bagaimana kita nak mengadaptasikan dalam kehidupan kita seharian. Yang penting membetulkan kefahaman kepada Tuhan yang sepatutnya kita esakan. Baik. Berubah kepada panel kita yang kedua, Fadil Ustaz Adenin. Kita sentiasa mendampingi Quran dan kita sentiasa bertemankan dengan Quran. Betul atau tidak tuan-tuan? Alhamdulillah. Puan-puan, sekarang ke Ramadan saja? Jawab pelan-pelan. Ramadan. Bulan lain tu ni tak jadikan teman, sebab teman kita adalah TikTok dengan YouTube.
teman lain. Tak apa, kita nak betulkan balik bahawa sentiasanya Quran itu patut kita dampingi. Tetapi bila menyebut tentang kalimah tauhid, sudah pasti ibu ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita mungkin pernah membaca dan mungkin pernah terdengar ayat-ayat yang menyebut tentang tauhid ini. Ustaz, boleh tak bawakan kepada kami di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah nyatakan untuk kita faham tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Ustaz Nabil Ahmad. Bukan sahabat lah, teman sepermainan daripada kecil. Bolang-alik naik bas daripada Berseri, daripada Arau ke Kangak, Kangak ke Berseri selama 7 tahun Ustaz, lebih kurang. Dan alhamdulillah dipertemukan di pentas perkampungan sunnah untuk edisi yang ke-8. Yang saya hormati Ayahanda Profesor Dr. Azwira, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seperti yang disebutkan oleh Prof tadi, kalau Prof membuat satu bentuk apa dia panggil, pemerhatian secara umum terhadap slot-slot yang telah dibahaskan di PS yang ke-8 ni, maka saya pun lebih kurang yang demikian, memerhatikan daripada satu topik ke satu topik demi memastikan agar perkara yang akan saya bicarakan nanti itu tidak dibicarakan oleh ahli panel yang sebelumnya. Maknanya nak jadi ahli panel ni, dulu saya ingat mudah, rupanya susah Ustaz kan. Tadi saya baru duduk rangka apa yang saya lihat sepanjang 2 hari. Ada satu hadis yang tak disentuh secara khusus, dan saya yakin hadis tu akan saya gunakan sebagai senjata saya pada tengah hari ini untuk saya menutup kuliah duha yang terakhir. Tiba-tiba mungkin kasyaf yang ada pada Prof Dr. Azwira ni telah membaca hati saya. Tiba-tiba dia telah menyentuh tentang hadis Jibril berkaitan dengan ihsan. Loh, saya kata, aku baru teringat nak baca hadis tu. Nak jadikan ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sebagai senjata saya, tiba-tiba telah disentuh oleh Prof Dr. Azwira. Maka saya perlu untuk mencari satu senjata yang lain di samping bahan-bahan yang telah saya sediakan dan soalan yang telah ditanyakan oleh Al-Fadhil moderator. Sebenarnya jika tuan-tuan mengikuti daripada kuliah subuh hari yang pertama sampailah semalam, tuan-tuan telah pun menghimpunkan sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan seruan terhadap tauhid. Dan soalan itu ditanyakan oleh Al-Fadhil moderator kepada saya, tolong Ustaz sampaikan kepada kami, contohkan kepada kami ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang tauhid, yang saya dengan hati yang jujur merasakan tuan-tuan dah pun mendengar sebahagian ayat-ayat tauhid yang sangat banyak dibicarakan dalam siri pengampunan sunnah yang ke-8 ni. Namun di sana kita akan buat beberapa klasifikasi, kita akan kategorikan dan kita akan menyentuh antara satu sama lain dalam bentuk yang ringkas, dalam waktu yang amat mencemburui kita, kerana pesawat terbang daripada Kepala Batas sedang menunggu kehadiran Ustaz Nabil Ahmad untuk berlepas segera ke Kuala Lumpur. Maka dengan waktu yang ada, dua soalan yang kita janjikan, saya rasa mungkin hanya sempat satu soalan sahaja untuk sama-sama kita merumuskan dan saya memaklumkan dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa yang pertama, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sikit tentang saya lah. Sebelum saya nak masuk, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhil moderator tadi, saya perlu zahirkan diri saya
saya perlu jelaskan kepada tuan-tuan sidang hadirin perkampungan sunnah sekalian. Mungkin ada yang mengenali, mungkin ada yang tak mengenali. Ada yang akan tanya, ni ustaz mana pula, katanya orang Perlis, kami tak pernah dengar. Mungkin ada orang yang pernah dengar nama dan sebagainya penampilan saya. Namun seperti yang dah dibocorkan maklumat oleh pengacara majlis, maka saya dengan rasa ikhlas ingin menerangkan dan menjelaskan bahawa saya memang alumni Hadramaut. Saya berpendidikan di Darul Mustafa, tempat Al-Habib Omar bin Hafiz yang baru datang ke Malaysia, yang baru terbang balik kemarin. Saya berada di sana 4 tahun. Saya bukan ikut daurah 40 hari, saya bukan sekadar pergi ziarah 3 hari 3 malam. Bahkan dengan izin, saya lebih lagi lah daripada kanda saya Ustaz Syed Azwan, ahli panel pada forum yang ke-7 tadi. Sebab kami sempat selisih saja di Bumi Tarim. Saya masuk, dia keluar. Dia hanya boleh duduk sebulan 2 je, dia tak tahan. Dengan aura karamatul awliya di Bumi Tarim tu, dia tak tahan, maka dia gemuruh, maka dia lari awal pergi ke Sana'a. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya berada di situ 4 tahun. Menimba ilmu dan sebagainya, dan apa yang diceritakan antara yang disebutkan oleh Baba Wan Syukri pada kuliah subuh kemarin, diminta untuk tuan-tuan mengkaji dan membedah apa yang dinamakan dengan kitab Sufi Hadramiyah. Saya kata dekat diri saya, aku kitab ni tak baca pun tak apa kot. Sebab apa yang ada dalam isi kandungan tu kita dah buat semua dah. Kita dah lalui semua ritual-ritual yang telah dikongsikan dalam Sufi falsafi ini. Namun alhamdulillah, berkat doa dan sebagainya, saya berada di pentas PS yang ke-8 untuk mewakili rakan-rakan dan sebagainya, dan bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang lain yang membuat satu bentuk penghijrahan secara total untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang sekutu baginya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof Dr. Azwira, demi memastikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu benar-benar tersemat di dalam diri kita, bahawa kita tidak ingin untuk menjadi satu orang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun melakukan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah, baik khafi ataupun jali, yang telah dibahaskan pada forum yang ke-8, yang tidak perlu kita sentuh. Dan kita tidak ingin melabelkan siapa yang musyrik, siapa yang sekutu. Namun bagi setiap definisi, bagi setiap langkah tauladan, bagi setiap contoh, bagi setiap perkara yang kita lakukan dalam berta'abbud kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam definisi yang dibuat oleh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid tadi, ia benar-benar dirasai dan digeruni serta ditakuti oleh rakan-rakan kita daripada apapun aliran, untuk sama-sama kita mengajak diri kita bersama ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, untuk kembali ke atas madrasah sunnah yang digagaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas landasan siratal mustaqim, fala tattabi'us subulah, dan jangan kalian mengikut jalan-jalan yang bersimpang siur, yang mana fatahlik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan binasa. Kalian akan binasa. Kita akan binasa, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita terkeluar di atas manhaj yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajiz, genggamlah dengan gigi gerhammu di atas perintah sunnah Al-Quran dan juga as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah yang ditinggalkan oleh khurafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'dih. Maka tiada apa yang lebih mendahului kita daripada sebarang bentuk kebaikan dan kebajikan. Lau kana khairan, kata Allah, la sabaquna. Kalaulah perkara-perkara yang kita lakukan pada hari ini yang tidak dilakukan oleh
aslafuna salih sebelumnya. Jika perkara itu bagus, jika perkara itu baik, mendirikan solat di kubur bagus, berdoa beramai-ramai di kubur bagus, bergendang di kubur bagus, ziarah kubur dan mengambil keberkatan, mengusap, menciumnya bagus. La sabaquna, kata Allah Subhanahu wa taala. Nescaya akan ada contoh-contoh tauladan, akan ada contoh tauladan daripada generasi salaf, tabi'in dan sebagainya. Kalau ianya dibenarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya perkara itu jangan tunggu generasi 300 tahun ataupun 400 tahun lepas, orang-orang yang akan mendirikan rumah-rumah, kubah-kubah di kubur. Bahkan zaman Abu Bakar As-Siddiq lagi, dia akan mendirikan rumah-rumah binaan di kubur. Kalau ianya merupakan satu perkara yang ditinggalkan dalam manhaj dan madrasah nabawiyah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun kalau ianya hanya sekadar satu rekayasa dan ianya hanya satu sekadar mimpi, yang sepakat para ulama bahawa tidak ada kubur yang sahih di atas muka bumi Allah melainkan makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, ataupun makam Ibrahim alaihi salam, ataupun Daniel yang telah pun dikambus dan diubah oleh pada zaman pemerintahan Umar. Maka kenapa perlu ada makam-makam yang dijadikan sebagai tempat ibadah oleh umat Islam? Kita menukar konsep ziarah kepada satu konsep peribadatan. Di satu tempat kita duduk di sana 5-6 hari untuk mencapai sebahagian daripada kata-kata nenek moyang kita, padahal ianya tiada sandaran daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan jalan mereka, kita dengan jalan kita. Yang penting kita mengajak sekalian masyarakat yang dihadir, yang berada di media sosial, untuk sama-sama melakukan muhasabah. Kita tidak menilai tentang kezuhudan, kita tidak bercakap tentang ilmu, kita tidak mengkeji tentang serban, kita tidak menghina tentang syal ataupun rida yang kita galas di atas bahu kita. Namun yang kita bahaskan ialah, ayuh kita sama-sama menjadikan diri kita sebagai orang yang berilmu dan kemudian memastikan jalan itu ditunjuki oleh Al-Quran dan juga Sunnah, sebagaimana berkata Al-Imam Asy-Syafi'i yang juga telah dinukilkan oleh Baba Wan Syukri pada kuliah subuh kemarin. Jika ada orang yang terbang seperti burung, jika ada orang yang mampu berjalan di atas air, yang kata Dr. Kamilin semalam, dia dah cuba berjalan beberapa kali tapi tak berjaya berjalan atas air. Ada orang yang cuba untuk berjalan di atas api. Namun semuanya itu, kata Baba Wan Syukri, kalau tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan tak tidur dalam kuliah subuhnya kemarin, itu semuanya adalah istidraj. Itu semuanya satu bentuk pemberian daripada Allah, bukan untuk mendekat tetapi untuk menjauhkan diri kepada Allah. Bahkan kata Asy-Syafi'i, jika semua itu perlu ditimbang dan diletak di atas neraca Al-Quran was Sunnah, jika ianya diakui di atas neraca Al-Quran dan juga Sunnah, barulah ia akan diparakui sebagai sunnah ataupun perkara yang diharuskan berlaku ke atas umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana, tuan-tuan dan puan-puan, maka para ulama telah mengkelaskan ayat-ayat berkaitan dengan uluhiyah yang lebih daripada 30 ayat secara khusus. Disebutkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya, membahagikan ayat-ayat rububiyah melebihi daripada 84 ayat yang dibicarakan khitab daripada Allah Subhanahu wa taala tentang ubudiyah seorang hamba hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak ada jalan yang lain untuk kita melakukan konsep peribadatan kepada Allah. Tidak ada jalan yang lain untuk kita satukan jiwa dan pandangan kita, hala tuju, niat, nawaitu, keikhlasan. Tidak ada yang lain. Hanya semuanya sempurna di atas perbatasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ianya hanya ada pada perbatasan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dua ayat ni saya rasa dah berbulu telinga tuan-tuan.
mendengarnya sepanjang PS yang ke-8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadat, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau itu yang dikatakan di dalam suratul Fatihah yang kita baca 17 kali wajib satu hari satu malam, kenapa perlu ada kubur? Kenapa perlu ada ibadat di kubur? Kenapa perlu ada hadrah di kubur? Kenapa ada bentuk-bentuk ucapan di kubur? Kenapa ada perlu ziarah yang berlebih-lebihan di kubur? Kenapa perlu ada upacara ritual di kubur? Tonton buka saja di dalam internet, tonton type saja ziarah Hud keluar, tonton type ziarah Palembang Kubra akan keluar, tonton type ziarah Kota Malang keluar, tonton type ziarah Solo akan keluar, tonton type hadrah di bumi Malang akan keluar semuanya. Upacara-upacara mengindahkan kubur, mewarnakannya, meletakkan bunga di atasnya, hadir beberapa hari dengan makanan dan minuman. Ia ada di sana konsep, tetapi seperti mana kata Prof tadi, mereka telah mencantumkan di antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Ia ada di sana bacaan Al-Quran, ia ada di sana tausiah dan nasihat, ia ada di sana selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika semua itu dihamparkan di atas satu permaidani yang bukan di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbicara dan mengatakan sesuatu laisa minni, bukan daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka ia akan tertolak. Kenapa kita perlu mentakwil yang tertolak? Bukan begitu, bukan begini. Kenapa Quran berbicarakan tentang ayat tentang keikhlasan, kita kata bukan begitu dan begini? Maka balik pada soalan tadi, yang berlaku kepada kita pada hari ini ialah apabila kita banyak mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam skop pemikiran kita, kita rasa yang itulah yang betul. Kita rasa kita perlu kena takwil bagi memastikan pentakwilan itu sesuai dengan jalan kita dan ajaran kita. Sebab tu kata Prof tadi, berlapang dadalah, terbukalah wahai Asy'ariyah jika ada sesuatu yang tak betul pada apa yang kita pegang, maka ubahlah selagi mana hayat masih dikandung badan, dalam memastikan akidah yang kita pegang, akidah yang kita genggam adalah merupakan akidah yang telah pun diberikan kelulusan dan cop oleh khatamun khatamul anbiya, penutup bagi segala nabi, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya akan tinggal sikit masa untuk ayahanda Prof. Saya nak sebut sikit dalam satu ungkapan yang telah saya sediakan, saya tulis siap-siap sebab saya tak nak saya tergelincir. Yang pertama saya nak sebutkan tentang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Itu satu. Wahai orang-orang, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti daripada Tuhan. Kita telah membuktikan dengan pelbagai dalil dan hujah sepanjang hari pertama sampai malam ni. Bukti dan hujah daripada Alkitab dan juga sunnah. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Ini bukan bukti daripada lisan-lisan asatizah kecil dan lemah seperti kami, tapi ini bukti yang kami bawakan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Juga saya nak sebutkan di sini bahawa ada seorang penceramah popular sebelum ni 2-3 minggu lepas melempar satu tuduhan pok-pok Wahabi itu dia banyak tak baca kitab Quran. Sebab tu kita bahas ayat Quran, dia bukan faham. Kalau dia main duduk perkampungan sunnah, dia akan tahu berapa puluh ayat-ayat Al-Quran yang dihadam, yang dibahas di perkampungan sunnah ni, bahawa manhaj ini bukan manhaj yang hanya berpegang kepada hadis sahih sahaja, tapi manhaj ini yang pertama berpegang dengan Alkitab dan juga Alkitab Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sentuh di sini ialah dalam bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, letakkan satu konsep keyakinan dalam diri kita. Saya nak baca satu ayat yang telah saya susun, tak berapalah sedap tapi bolehlah untuk dikongsikan, dalam bentuk rububiyah kepada Allah, ta'abbud kepada Allah. Tuan-tuan dengarkan, seseorang yang sempurna pemahaman rububiyahnya
akan menjadikan dia seorang yang tidak akan rela kehinaan dan kerendahan dirinya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya sahaja. Dia tak akan sujud kepada yang lain, dia tidak akan berdoa kepada yang lain, dia tidak akan mengharapkan syafaat kepada yang lain. Dia hanya akan merelakan kehinaan dan kerendahan dirinya hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menciptakannya, yang memiliki dan mentadbir dirinya. Kalau begitu, kerana dia mahu dirinya menjadi dekat dengan Tuhan, maka dia hendaklah sayangkan dirinya. Bila dia dekat dengan Allah, Allah sayang pada dirinya, maka Allah akan terus mencurahkan kebaikan dan melindungi dirinya. Balik pada tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa perlu merasakan diri kita jauh? Kenapa perlu merasakan kita jauh? Kita perlu ada satu orang syekh, kita perlu ada satu orang tok guru untuk menyampaikan doa kita. Kenapa perlu untuk tulis surat dan dilemparkan ke dalam makam Imam Syafi'i untuk sampaikan hajat saya kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i perlu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa perlu? Sedangkan dalam surah Qaf Allah menyebutkan, inna khalaqnakum, kami yang menciptakan kalian, kata Allah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Bukan sekat pada mata, bukan pada telinga, pada pembicaraan yang dikeluarkan, bahkan lintasan hati kalian, kata Allah, berada dalam pengetahuan kami. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, dan sesungguhnya kami ini sangat dekat kepada kamu, kata Allah, lebih dekat daripada urat halqum yang berada pada batang leher kalian. Kalau urat halqum ini lebih dekat pada diri kalian, kata Allah dengan menggunakan isim tafdil, aqrab, nahnu aqrabu ilaikum, kami lebih dekat kepada kamu, kata Allah, daripada urat yang berada pada halqum kalian. Oleh yang demikian, kenapa kalian memerlukan perantaraan antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala? Jika kalian mencintai Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kalian. Wallahu alam. Perkongsian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ianya memberikan bekas dan kesan, kerana saya bercakap daripada suara hati saya yang mengharapkan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan berdoa kepada Allah setiap masa. Kita saling mendoakan di antara satu sama lain. Bukan saya nak memberikan syafaat kepada tuan-tuan, bukan saya mengharapkan syafaat daripada tuan-tuan, tapi kita saling mendoakan antara satu sama lain agar kita berada di atas landasan dan manhaj yang sahih sampai nyawa kita dicabut oleh Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang penuh keselamatan daripada syirik, khurafat, tahyul yang merosakkan akal yang waras. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adenin, penjelasan yang cukup padat, jitu, ataupun dalam bahasa sekarang padu. Sampai semua angguk macam faham, tapi tak tahulah faham tu orang mana. Cuma Ustaz Adenin dia duk kata betul, orang boleh tak keluar langsung pasal boleh. Tu dia jenis kompu. Betul kan ni orang Padang Melangi cakap belah sana tapi nyentik keluar. Ni orang boleh betul. Tapi biasalah untuk live TV, so dia jaga standard dia. Dia bersama dengan orang TV je lah, so dia level dia. Tapi tuan-tuan, bayangkan Dr. Azwira, ayahanda kita punya pun tadi tengok dia naik share, dia main dah bahasa Kelantan, dia keluar tadi. Kecek Kelantan dah tadi nah. Hak ni pun sama. Jadi pengacara tak boleh laju, pengacara kena cool down, ya, sebab masa kita betul-betul mencemburui. Yang penting tadi dah definisi. Kemudian kita tengok pula beberapa ayat hukum dan beberapa perintah Allah untuk betulkan salah faham kita terhadap ketauhidan. Dan di penghujung ini sebagai khatimah ataupun kesimpulan kita dalam pertemuan yang begitu singkat ini, sudah pasti walaupun sesingkat ini tetapi banyak mutiara-mutiara ilmu yang dapat kita kongsikan bersama dengan kedua-duanya. Sebagai kesimpulan untuk ayahanda kita, Profesor Dr. Azwira, apa yang boleh kita bawakan di penghujung penutupan forum kita dalam kuliah duha kali ini? Terima kasih Tuan Moderator, para hadirin sekalian. Dalam masa yang terhad ini, untuk pusingan yang kedua ni, saya buka balik topi Asy'ari. Saya pakai kopiah Salafi balik lah. Topi Salafi balik, bukan topi Wahabi ya. Kita tak nak guna istilah Wahabi, walaupun Wahabi itu sebenarnya kita jangan hina sangat Wahabi ni. Satu-satunya negara
yang ada kalimah tauhid la ilaha illallah pada bendera negara mereka ialah Arab Saudi. Tak ada negara dalam dunia besok di hadapan Allah itu dah cukup sebagai bukti mereka menegakkan tauhid. La ilaha illallah tu ada di bendera negara. Bendera negara lain ada kepala rimau, kepala singa, kepala burung misalnya, kan? Dan Arab Saudi satu-satunya negara yang tak ada rumah ibadat agama lain. Gereja tak ada, kuil tak ada, tak ada sebesar-besar seluas-luas negara dia. Itu dah cukup untuk membuktikan betapa mereka menegakkan tauhid dan membasmi kesyirikan. Kita yang duk agah ni, yang duk sombong ni, berhala besar-besar di negara kita, kampung kita, sebelah rumah kita ya. Tak boleh nak buat apa. Dia buat secara haram pun kita tak boleh nak buat apa. Bayangkan. So barakah Allah Subhanahu Wa Taala daripada negara yang kering kontan, tak ada hasil masuk, tak ada penjajah yang terliur nak jajah Mekah dan Madinah sebab tak ada hasil. Tiba-tiba Allah pancutkan emas hitam minyak kaya-kaya. Jadi itulah keberkatan yang kita nak. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Bila kamu menolong agama Allah, menegakkan tauhid, Allah akan menolong kamu. Dan mudah-mudahan negeri Perlis ini Allah akan berkati, melimpah ruahkan rezeki. Dan pada masyarakat tak mustahil terpancuk minyak petroleum ke mana-mana, kita tak tahu. Amin. Kan? Mungkin dalam kok benar sawah tu tiba-tiba ada minyak petroleum, mana tahu. Kan? Itu berkat. Dan sehari dua ni lagak apa? Sehari dua ni hujan. Sebelum ni pun ada hujan, tapi hujan yang datang bersama ribut. Ada banyak juga rumah kampung-kampung yang rosak, terangkat bumbung. Tapi hujan 2-3 hari ni masya-Allah, dia tak ada angin, kan? Dan meredakan bahang panas. Kalau tidak, bahang dia memang tak tahan kat Perlis ni. Tengah hari kalau tak duduk dalam bangunan yang ada bayang, memang tak tahan. Jadi kita harap inilah Allah satu keberkatan. Kita harapkan itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, waktu Nabi, selepas Nabi solat subuh, dan solat subuh di Hudaibiyah itu dilakukan selepas hujan turun di Hudaibiyah. Sewaktu perjanjian Hudaibiyah itulah, maka Nabi berpaling, aqbala 'ala nas. Nabi kata, atadruna madza qala rabbukum, kamu tahu ke apa yang Tuhan kamu firmankan? Jadi sahabat jawab, sahabat waktu tu disebut dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, bilangan sahabat pada waktu itu secara spesifik disebut 1,400 orang waktu peristiwa Hudaibiyah. Sahabat kata, Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul sahaja yang tahu apa yang Allah firmankan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ni ada sebahagian daripada hambaku menjadi orang beriman dan sebahagian lagi menjadi orang kafir. Pagi ni. Kemudian Nabi teruskan lagi. Ini hadis kursi lah, sebab Nabi sebut apa yang Allah firmankan dalam bentuk hadis kursi, bukan ayat Al-Quran. Fa ammal ladzi yaqul mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang kata kami diturunkan hujan dengan berkat kelebihan dan rahmat Allah,
Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah orang yang beriman denganku dan kufur dengan bintang. Wa amal ladzi yaqul mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Ada pun orang yang kata kami hujan ini turun disebabkan pergerakan bintang sekian-sekian, pengaruh bintang sekian-sekian, kuasa bintang sekian-sekian. Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Itulah orang yang kufur denganku dan beriman dengan bintang. Doktor, kita diberikan masa seminitnya. Seminit saja lagi. Seminit saja. Jadi kita harapkan dengan majlis ini kita dapat keberkatan lah, ya. Itu yang kita harapkan. Amin. Dan kita harapkan kita dapat mengembalikan akidah kita dan konsep pemahaman kita terhadap tauhid, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa tak ada ni kelang kabut lah, banyak benda nak cakap. Kan? Dan kita mengembalikan manhaj yang sebenar. Bukan manhaj yang dipelajari sekarang, manhaj sifat 20 tu. Bukanlah kita kata tak betul, tetapi yang tepatnya ialah tak cukup. Dia dari sudut mentauhidkan Allah dari sudut nama dan sifat itu, sebahagiannya dah ada dalam tauhid sifat 20, tetapi tak cukup. Tak cukup sebab sifat dan nama Allah ni lebih daripada 20. Nama Allah tak tahu, tak terhitung. Nama Allah bukan 99 saja. Kemudian sifat, setiap nama tu ada sifat, maka lebih daripada itu. Kemudian perbahasan tauhid sifat 20 seperti yang ada dalam kitab Tuhfatul Murid itu, dia tak menekankan tauhid dari sudut ibadah. Definisi ibadah tak ada, huraian tentang ibadah tak ada. Tetapi dia sebut dalam definisi sahaja Allah itu perlu diesakan dari segi ibadah. Apa itu ibadah? Aspek, maka berlaku kekeliruan, banyak kekeliruan. Perkara ibadah dianggap sebagai perkara bukan ibadah. Ada berapa saat lagi? 10 saat lagi. Diberikan. Jadi antara ulama Asy'ariyah dahulu dengan ulama Asy'ariyah kemudian, antara Al-Hulaimi misalnya 403 Hijrah dengan Ahmad Zaini Dahlan berbeza dalam tafsiran ibadah. Yang tu kata doa kepada kubur, Ahmad Zaini Dahlan minal mutaakhirin ni kata doa kepada kubur bukan ibadah. Tapi ulama dahulu, Baqillani, ulama Asy'ariyah dahulu kata itu ibadah. Sebab tak logik menyeru nama tanpa apa-apa pengharapan daripada orang yang diseru. Jadi itulah masa setakat itu sahaja. Baik. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Minta maaf segala kesilapan atau kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Profesor Madya Dr. Azwir Abdul Aziz selaku panel kita yang pertama, dan terima kasih Ustaz Rini Nihaya selaku panel kedua yang melengkapkan forum duha kita yang terakhir untuk perkampungan sunnah kali yang ke-8 ini, yang kita doakan mudah-mudahan setiap pengisian ini memberikan manfaat untuk kita. Dan ingatlah satu pepatah Arab sebut, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah daripada Allah, bimbang-bimbang bukan semakin dekat daripada Allah, tapi bimbang-bimbang semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Dan doakan mudah-mudahan semua usaha yang dilakukan daripada pihak Jabatan Mufti, daripada pihak Jabatan Agama, daripada Majlis Agama, bahkan semua agensi-agensi yang terlibat, bahkan semua asatizah yang hadir dan tuan-tuan yang memperuntukkan masa yang Masya Allah Tabarakallah. Saya tahu 3 hari ini cukup penting sebab di Langkawi ada 5, tapi tuan-tuan main 8. Faham? Lebih kan? Ada pameran buku, tuan-tuan tangguh sah. Lepas ni nak qada balik. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berangkat. Terima kasih Ustaz. Dengan Pak Ustaz Lepas dah scan.